Assalamualaikum. Apa khabar? Saya nak tanya, ini ke kelas kita nak belajar DK bertingkah tu? Betul. Kelas inilah. Wah, cikgu mana cikgu? Cikgu tak ada. Ke ni cikgu bukan? Ini cikgu? Tak tahu. Okey, tak apalah. Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita panggil Cikgu Fatin. Ada orang panggil saya ke? Siapa ya? Ya, Assalamualaikum Cikgu Fatin. Waalaikumsalam. Wah, kalau kita dapat lihat dia punya profil dia, memang luar biasa lah. Belajar di Aswara kan? Ya. Sama lah kita. Cik, dah promote. Teater? Iya, cikgu. Cikgu, saya nak tahulah mengenai DK bertingkah ni kan. Okey. Apa beza dengan DK Barat? Sebab kalau saya tahu DK Barat tu yang tepuk-tepuk tu lah. Betul. Yang ada alat muzik ni. Ya. DK bertingkah tadi saya tengok dekat luar tadi kan. Ada dua penari tu. Apa beza sebenarnya dengan DK Barat dan DK bertingkah ni? Okey, DK Barat seperti yang kita tahu, DK Barat sejarah dia adalah dari Kelantan. Okey. Tarian ini daripada Kelantan. DK Barat kita tahu orang ada tukang karut apa semua. Tapi cikgu mengambil inisiatif untuk mengkreasikan tarian DK Barat itu. So, dia jadi DK bertingkah. Itu yang jadinya DK bertingkah itu. DK bertingkah ni daripada tajuk lagu dia adalah DK bertingkah. So, arwah Pak Ngah lah yang menciptakan lagu ini. Okey, sebab setahu saya kalau DK Barat ni dia ada penceritaannya kan? Yes. Ada penceritaannya. Tapi kalau DK bertingkah ni dia ada penceritaan macam DK Barat juga ke atau lain sebenarnya? Oh, tidak. Sebab tarian seperti kita tahu DK Barat dia ada awak-awak dia. Betul. Kan? So, awak-awak itulah penari kita. So, tarian awak-awak adalah tarian yang bebas. Tarian yang bebas. Ya, so cikgu menggarapkan daripada tarian awak-awak tu ke tarian kreasi. So, cikgu cipta tarian tu sendiri. Okay. Oh, okey. Senang kata dia macam DK Barat tapi dimodernkan. Yes, betul. Itulah mengenai apa itu DK bertingkah. Tapi cikgu, macam saya yang baru ni, memang tak tahu langsung mengenai DK bertingkah ni cikgu kan? Adakah ianya sukar ataupun senang sebenarnya untuk orang baru macam saya nak belajar DK bertingkah ni cikgu Fatin? Jangan risaulah Akmal. Kenapa? Senang sangat saya. Iya ke cikgu? Ya. Untuk pelajar-pelajar daripada tadika pun boleh nak belajar tarian ini sebab cikgu ciptakan tarian ini sangat-sangat senang. Jangan risau. Jadi DK bertingkah ni ianya memang cukup mudah lah walaupun orang baru ke tak tahu macam mana nak menari sekalipun. Betul. Oh macam tu cikgu Betul. Jadi memang senang lah. Jangan risau. Okey, tapi cikgu, sebelum kita nak belajar ni cikgu, saya punya pakaian macam mana? Sudah bersedia ke? Boleh saya pakai macam ni ke atau macam mana sebenarnya ni cikgu? Sebab saya dah pakai saya punya dengan baju Melayu macam ni. Dia kena ada bersamping dengan songkok semua ke cikgu? Okey. Kalau Akmal tahu, akan belajar Aswara kan? Ya. So kita kenalah mengikut Aswara punya tagline adalah melangkah ke hadapan bersama tradisi. Okey. So, tradisi kita tak bolehlah nak modernkan. Lupakan betul. Tapi boleh difusionkan ataupun dimodernkan. Tapi tidak lari daripada kita punya tradisi tu. Betul. Yalah kalau semua nak orang kata dimodernkan, nak difusionkan pun atau senang kata dihipsterkan pun tak boleh juga cikgu kan. Takkanlah nak pakai baju Melayu yang tiba-tiba ketat-ketat. Macam mengata siapa ya? Okey, baik kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan belajar apa antara langkah-langkah yang ada dalam DK apa cikgu? DK bertingkah. Selepas ini dalam Kokurikulum Didik TV KPM. Oh dia macam ni tadi. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Yap, masih lagi menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Fatin kita. Cikgu, ingat apa-apa pun sebelum kita nak belajar kita punya DK Tingkah. Ingat kita kena patuhi segala SOP kawan-kawan. Sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Jadi dengan itu saya nak minta Cikgu Fatin kita untuk lakukan dulu sanitasi menggunakan gel pembasmi kuman yang ada dekat atas meja ini. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Alright. Okey, dan diikuti dengan saya. Alright, kita pun dah cuci tangan Cikgu menggunakan gel pembasmi kuman dan sekarang ini saya macam pelik lah Cikgu Fatin. Tadi Cikgu cakap kita nak belajar dia punya langkah-langkah dia. Tapi yang ni tiba-tiba ada barang makeup, ada model kita dekat sini, ada kawan kita yang bernama Bobby kat sana. Ini sebenarnya Cikgu, apa kena-mengena DK bertingkah dengan kita punya makeup dan juga baju-baju ni Cikgu? Kalau pucat, okey ke kalau kita duduk dalam TV ataupun kita buat persembahan atas stage atau pentas? Okey ke kalau muka kita pucat? Mungkin orang pun kurang minat lah kot nak tengok kan? Betul. Jadi murid-murid kena tahu kalau kita berada di atas pentas, kita perlu make upkan muka kita. Kita ada tata rias yang boleh mencantikkan muka kita. Sebab itulah ada alat-alat solid dekat sini. Betul. Tapi Cikgu, dan saya pasti murid-murid dekat rumah pun nak tahu juga sebab saya pastikan dia punya pakaian ataupun uniform untuk kita lakukan persembahan DK bertingkah ni dia mesti lain sedikit berbanding dengan uniform tarian yang lain, betul? Betul, betul. Ini adalah ciptaan saya sendiri. Ciptaan cikgu supaya nampak tidak nampak sangat seperti DK Barat tetapi masih lagi ada unsur-unsur DK Barat. Mungkin cikgu boleh jelaskan apa yang dipakai oleh kawan kita Bobby ni Cikgu. Okey, yang pertama kita pakai tanjak. Seperti dalam DK Barat awak-awak ada tanjak. Tapi cikgu nak tambah sikit lah. La? So ini dia panggil La. La, kenapa Cikgu? La dia panggil La. Memang La nama dia? Ya, La. Oh, okey. Ataupun dipanggil pelapik dada. Pelapik dada. Ya, ini betul. Dia. Okey, kemudian kita akan pakai baju Melayu ataupun warna apa pun tak kisah. Warna hijau boleh, warna kuning boleh, warna oranye pun boleh. Tak ada masalah. Lepas tu kita akan pakai samping dan pakai seluar. Cikgu, sentuh pasal warna yang dipakai oleh penari-penari ni lah kan. Dia kena warna yang terang-terang ke atau kena warna yang gelap-gelap Cikgu? Mestilah warna terang-terang sebab kita nak mempersembahkan tarian pada orang, kita nak menarik perhatian orang. So, kita kena pakai warna terang-terang. Betul. Supaya kita dapat menarik perhatian. Ya, betul. Okey, itu sedikit mengenai pakaian Cikgu busana yang dipakai oleh penari-penari DK bertingkah ini. Betul. Okey, uniform check. Ini alat solid ni Cikgu. Kita juga nak tahu ni, dia makeup kena tebal-tebal ke atau light-light ke atau macam mana Cikgu? Okey, seperti kita pergi sana boleh? Pergi mana Cikgu? Nak pergi mana boleh Cikgu? Boleh. Silakan Cikgu. Okey, kita pergi sana. Alright. First thing kita kena tahu, pertama sekali kita kena tengok foundation yang dipakai oleh para penari. So, jangan terlalu pucat, jangan terlalu putih. Bersesuaian lah. Ya, jangan terlalu gelap. Okey, mungkin Cikgu boleh jelaskan lagi apa yang dipakaikan kepada model kita ni Cikgu. Okey, sekarang ni Cikgu nak apply eyeshadow. Eyeshadow. Kalau bahasa Melayu apa Cikgu? Bayang mata. Pembayang mata, betul. Dah terbiasa dengan bahasa Inggeris. Tiba-tiba nak masuk bahasa Melayu. Ya, Cikgu mungkin boleh tunjuk sikit dekat ni, dekat kamera ini kita. Ini adalah eyeshadow. Okey, pastikan kod yang bersesuaian dengan warna kulit model kita lah. Betul. Okey, baik Cikgu. Kalau eyeshadow kita tak kisah, kita boleh applykan warna apa pun yang kita nak. Sebagai contoh sekarang ni cikgu bagi bahagian asas je kita letak warna coklat. Tapi kan cikgu, ni saya pelik jugalah kan. Mungkin ada juga murid-murid dekat rumah tu tengah menonton ni kan. Diorang mungkin ada satu soalan yang banyak sangat nak tanya ni. Kenapa kalau setiap kali kita buat persembahan cikgu kan, penari-penari ni dia kena pakai alat solid yang begitu tebal? Okey.
dalam bahagian teater ataupun dalam persembahan tari, kita kena applykan makeup yang tebal sebab kalau kita applykan makeup yang nipis, penonton tak nampak tahu makeup dancer tu. Oh, sebab itulah Cikgu Fatin. Dan mungkin saya nak tambah sedikit lah kan. Wah, macam cikgu dah. Sebenarnya kenapa pelakon-pelakon teater maupun penari-penari DK Barat ke, Zapin ke, apa-apa sahaja jenis tarian lah cikgu kan. Betul. Kenapa mereka kena pakai orang kata alat solek yang begitu tebal? Sebab apabila penonton duduk jauh, mereka boleh nampak alat solek tersebut. Betul cikgu Betul. Setuju. Cikgu. Kejap lagi Cikgu Fatin akan tunjukkan koreografi dalam DK bertingkah. Tapi sekarang ini kita nak tengok dulu Cikgu Fatin meletakkan alat solek dekat model kita ni. Itu dia. Ini dipanggil shading parang. Saya pastikan anak-anak seni ataupun budak-budak yang mengambil seni ni cikgu kan. Seni tarian ke seni apa, diorang tahu apa itu shading parang. Okey, shading parang dia lebih akan color di bahagian tulang pipi. Tulang pipi. Shading parang. Okey, itu dia. Sekarang cikgu letakkan apa cikgu? Highlight. Bagi nampak sikit muka penari tu manis, nampak berseri-seri di atas stage nanti. Okey. Wah, nampak tak transformasi sebelum dengan selepas cikgu Betul. Sebelum cantik, selepas lagi cantik. Okey. Kita masukkan headgear pula. Masukkan cikgu Kita cikgu pakaikan. Sorry. Masukkan dia masuk dalam kepala dia cikgu. Sorry, okey. Kita applykan bahagian aksesoris, iaitu aksesoris kepala. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan jugalah tips nak pakai hairpin kan. Mungkin ada orang yang baru berjinak-jinak nak pakai hairpin tu. Dia sebenarnya macam mana cara pemakaian yang lebih tepat, cikgu? Okey. Hairpin ni senang je. Kalau tengok bentuk dia macam ni. Dia ada pelbagai bentuk. Tapi yang basicnya adalah bentuk dia begini. Bukakan sedikit. Kemudian cucuk di bahagian kepala penari. Itulah cara pemakaian yang betul untuk headgear cikgu Betul. Okey, baik, ini dah siap cikgu? Dah siap dah. Okey, mungkin model kita boleh turun dan kita nak tunjukkan hasil dia dekat murid-murid dekat rumah. Okey, mungkin cikgu boleh terangkan lagi sekali cikgu. Okey. Sekarang ni daripada awal sampai habis tadi. Kita terangkan pasal busana tangan lelaki. Busana perempuan pula macam sama juga. Cuma ada lapik dada. Cuma perbezaan daripada busana lelaki. Dia punya headgear. Dah siap cikgu? Dah siap dah. Busana pun kita dah tahu. Sejarah pun kita dah tahu. Betul. Dan juga ini dia punya tata rias lah senang kata. Okey. Kita dah tahu. Cikgu, bolehlah kita ni? Boleh, tak ada masalah. Jom. Saya tak sabar dah ni cikgu. Saya nak buka langkah dah ni. Okey, jadi kepada anda semua kita nak berhenti dulu. Selepas ini, Cikgu Fatin akan tunjukkan koreografi bagi DK bertingkah. Selepas ini dalam Co-Curriculum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yap, masih lagi menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu Fatin. Ya. Kan tadi kita dah belajar dah kan. Betul. Busana, alat solek dia. Senang kata tata rias lah. Betul. Ini nampak cikgu. Saya dah siap sedia dah. Dengan bersampin, dengan ini sekali cikgu. Jadi saya rasa semua pun dah tak sabar dah nak belajar. Dia punya koreografi dia cikgu. Betul. Jadi jom kita mulakan. Okey. Yang pertama sekali, kita mulakan dengan ragam pertama. Okey, ragam pertama, okey? Okey. Bismillah Bismillah. Okey, dansa okey? Okey. Alright. Okey. Alright. Kita mulakan okey? Okey. 1 2 3. 1 2 3 4 5
6, 7, 8. Boleh? Boleh cikgu? Boleh ikut? Boleh. Wah, baguslah dalam sutasa ni. Bagus Cikgu. lah. Oh, macam tu betul. Cuba tengok sikit. Wah. Macam tu cikgu. Tapi dia kena kuda-kuda kan? Ya, betul. Kena kuda-kuda. Okey. Apa Baik. kata okey, mula-mula kita ada yang kita kena guna tenaga yang ringan dulu, tenaga ringan. So okey. kita kena rendahkan badan kita, Okey. kukudakan kaki kita, Okey. and then kita kedepankan kaki Okey. sekali dengan tangan kiri. Okey. Tangan kanan pun ikut sekali. Aha. Lepas tu kaki kanan ke belakang dengan Okey. kaki kiri. Alright. Lepas tu tangan kanan pun ikut juga dengan kaki kiri. Okey? Boleh? Kita Senang buat. cikgu. Senang je. Alah. Kita ini ragam dikir bertingkah yang sepatutnya kita belajar. Aha. Tapi cikgu buatkan simple je untuk murid-murid. Boleh ikut sekali di rumah. Okey, kita cuba dulu boleh cikgu? Boleh. Okey, kiraan dia macam mana tu cikgu? Kiraan dia 1 kali 8. 1 kali 8. Okey. Okey. 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8. Boleh? Senang je. Itu je ke? Ada lagi? Okey. Okey, daripada gerakan sini. Okey, daripada sini. Okey. Okey, depankan dua-dua tangan. Okey. Kita pusingkan, tolakkan tangan daripada bawah. Aha. Sambil okey. kaki pusingkan pusingkan badan. Aha. Masukkan tangan ke dalam gerakan sembah. Okey. Okey? Itu dia, Cikgu Fatin pun dah tunjuk dah dia punya gerakan dia macam mana cikgu kan. Ya, Ada betul. yang pusing, ada yang pusing belah sana pula. Ada yang tangan macam ni. Saya pasti murid-murid kat rumah pun dah tahu dah gerakan dia macam mana. Dan sekarang ini kita akan buat dengan muzik sekali kan cikgu? Betul. Sebab selalunya kalau orang cakap bila ada muzik ni dia lain sikit. Feel dia akan jadi lain. Kita punya rasa untuk membuat pergerakan tu akan jadi lain. Ya, sebab kita pun tadi dah beberapa minit jugalah kan Cikgu Fatin pun ajar macam mana semua kan. Dan sekarang ni inilah masanya. Nak tahu saya dapat buat ke tak? Inilah. Boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Penari semua dah bersedia? Okey. Dah bersedia? Okey, kita buat sama-sama dengan muzik sekali. Alright? Okey. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Muzik. Tengok Pusing. Ini 4 penjuru. Jangan lupa. Yeah. Pusing Hey. Standby. Itu dia. Belum lagi. Wah. Kita Senang je, simpan cikgu. sikit Kita simpan sikit cikgu. Ya. Dah habis dah maksudnya? Ya. Untuk Sampai habis situ sekali. je. Ya. Tapi cikgu. Tetapi ada lagi sebenarnya yang cikgu nak ajar. Ada lagi. Okey. Ada Jangan lagi. risau. Tapi jangan risau. Step yang cikgu akan bagi, ragam yang tadi yang cikgu bagi, Okey. senang sangat-sangat. Okey, murid-murid? Senang cikgu. Tapi- Macam ni dia bagi. Senang. Kalau susah, mungkin macam ni. Okey, baiklah. Jadi Cikgu Fatin, terima kasih banyak-banyak. Tadi cikgu pun dah beritahukan antara sejarah dikir bertingkah ni apa Betul. dia. Cikgu pun dah tunjuk gerakan-gerakan dia yang diri tadi macam mana kan. Betul. Bila masuk dalam muzik, semput. Dia punya ni pace dia laju sikit lah. Betul. Pace dia laju sikit. Jadi mungkin Cikgu Fatin boleh beritahu kepada kami semua ni apa nilai-nilai murni yang kita boleh dapat untuk episod kali ni Cikgu Fatin. Okey, murid. Nilai-nilai murni yang perlu kita tahu adalah dalam setiap tarian yang kita tarikan, kita perlu ada kerjasama, fokus dan minat dalam pergerakan yang kita lakukan. Itulah. Mungkin boleh hantarkan tarian yang cikgu dah ajar tadi tu. Betul. Postkan dekat social media. Jangan lupa mention Didik TV KPM dan gunakan hashtag Seni untuk semua. Jadi nak tahu apa lagi gerakan seterusnya? Nantikan setiap hari Jumaat 6 petang. Di mana cikgu?
Kurikulum Kesenian Didik TV KPM. Cikgu, Ya. kurikulum. Oh, sorry. Kurikulum Kesenian Didik TV KPM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, cikgu. Jom. 5, 6, 7, 8. Hai. 1, 2, 3. Didik TV KPM